sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita nak sambung balik dengan pengajian kita ataupun huraian kita mengenai tafsir ayat-ayat hukum, iaitu bermula dengan tafsir surah Al-Fatihah. Dan kalau kita ingat balik di episod yang sebelum ini, saya dah menceritakan tentang surah Al-Fatihah dan saya telah menghuraikan beberapa ayat daripada surah Al-Fatihah, iaitu bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bermula dengan bismillahirrahmanirrahim, dan kita sampai pada 2 hari bulan yang lalu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah di kesempatan ini saya akan menghabiskan huraian daripada surah Fatihah ayat yang ke-6, iaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi sebelum saya nak membacakan ayat yang kita sepatutnya kita baca, iaitu ihdinas siratal mustaqim, saya cuba ulangkan balik, flashback balik tentang ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Dan pada hari ini kita lihat kepada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, maksud dia tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalaulah kita melihat ayat ini, perkataan ini, ihdina, kalau siapa-siapa yang belajar dalam bahasa Arab, kan, dia merupakan perkataan ataupun sirah amar, iaitu satu ucapan yang menyuruh. Bila ucapan menyuruh ataupun sirah amar ni, dia ada banyak kaedah ataupun banyak penafsiran. Suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ni banyak penafsiran, ataupun suruhan kita kepada satu permintaan kita pada satu objek ataupun makhluk ataupun Allah Subhanahu Wa Taala ada penafsirannya. Contoh, kalau kita melihat bila kata sirah amar, kalau orang belajar bahasa Arab, sirah amar ni kata suruhan. Ihdina maksudnya tunjukkanlah kami. Tapi saya nak ceritakan dulu sebelum tu sirah amar di dalam Al-Quran. Kata-kata suruhan di dalam Al-Quran. Bukan semua kata-kata suruhan di dalam Al-Quran arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan wajib. Tapi dalam ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, dia nak menunjukkan bahawa permintaan daripada pihak bawah kepada atas. Dia ada macam-macam permintaan. Permintaan bawah kepada atas, atas kepada bawah, ataupun permintaan yang sama taraf. Macam mana maksud dia? Kalau bawah suruh kepada atas atau minta kepada golongan yang atas, bawahan minta kepada atas, kita makhluk minta kepada Allah, yang tu menunjukkan doa. Kalaulah sama-sama taraf, makhluk sama makhluk, kawan dengan kawan, yang tu iltimas ataupun kita satu pengharapan. Tapi kalau daripada atasan ke bawah, maksud dia daripada Allah ke kita kepada makhluk, daripada bos kepada kita sebagai pekerja, yang tu nama dia arahan. Dia walaupun sirah ataupun ucapan amar, ucapan kata suruhan, tapi dia melihat kepada konteks manusia macam mana. Di dalam Al-Quran, sirah amar ni dia ada banyak, ada kita dapat simpulkan sekurang-kurangnya ada 6. Iaitu yang pertama, iaitu al-ijabah. Al-ibahah, minta maaf. Al-ibahah. Al-ibahah ni maksud dia suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk harus. Contoh firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa iza halaltum fastadu, apabila kamu telah bertahalul maka bolehlah kamu berburu. Fastadu, maka berburulah. Berburulah itu maksud dia dalam bentuk harus. Nak buru tak apa, tak mau buru pun tak apa. Orang yang buat ibadah sudah
sudah bertahallul semasa ibadah umrah ataupun haji, dia boleh bertahallul ikut suka. Dia boleh berburu, sama ada dia nak berburu ataupun tidak menjadi masalah. Itu maksudnya al-ibahah. Ataupun Allah SWT berfirman dalam surah Al-Jumu'ah yang kita selalu dengar, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila selesai menunaikan solat, maka bertebaranlah di muka bumi. Bertebaranlah di muka bumi itu ikut sukalah. Kalau nak bertebaran, bertebaran. Kalau nak duduk kekal, duduklah kekal. Jadi itu bukanlah satu arahan daripada Allah SWT yang suruh kita ikut ataupun wajib kita buat. Tak semestinya. Seterusnya, arahan daripada Allah SWT ataupun sirah, perkataan amar daripada Allah SWT, dia berbentuk cabaran. Berbentuk cabaran ni macam mana? Allah Ta'ala bagi ayat itu macam dia suruh, tapi dia mencabar kita. Iaitu Allah Ta'ala katakan, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Maka barang sesiapa nak beriman, dan ataupun barang sesiapa yang nak kufur. Yang tu Allah Ta'ala mencabar kita. Bukan Allah Ta'ala suruh kita kufur, tapi itu satu cabaran. I'malu ma syi'tum. Dalam surah Fussilat ayat yang ke-40. Lakukanlah apa yang kamu suka. Kalau kita katakan, yang ni Allah Ta'ala suruh dengan kita kena wajib buat. Tak semestinya wajib. Itu cabaran yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita. Kadang-kadang, kita bagi contoh lah. Kita bagi contoh, ibu mengajak anak ataupun ibu melarang anak satu-satu benda. Kan kita katakan budak ni dia suka panjat pokok. Mak dia kata jangan panjat. Dia panjat juga, jangan panjat. Dia panjat jatuh. Lepas tu mak dia kata, panjat lagi. Adakah yang tu mak dia suruh panjat? Tak, mak dia tak suruh panjat, tapi mak dia bagi cabaran ataupun mak dia melarang dengan cara tu. Itu nak katakan, walaupun ayat itu ayat suruhan, tapi tak semestinya dia suruh. Seterusnya, yang lain, yang saya katakan tadi, ad-du'a. Itu daripada atas ke bawah. Atas ke bawah itu doa. Berdasarkan dengan ayat, firman Allah Ta'ala, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku. Ampunilah aku. Kita suruh, tapi suruh itu berbentuk doa, membentuk harapan daripada kita, mengharap daripada Allah Subhanahu Taala. Seterusnya, yang seterusnya at-ta'jiz. At-ta'jiz ni apa dia? Maksud dia melemahkan. Melemahkan ni macam mana? Allah Ta'ala suruh, tapi nak tunjukkan kita tu tak boleh buat. Suruhan Allah. Sepatutnya kalau orang yang belajar usul fiqh, yang mana kita katakan usul fiqh ni dia tidak mendalam, dia kata suruhan Allah itu membawa kepada hukum wajib. Tetapi tidak semestinya suruhan Allah itu membawa kepada hukum wajib. Contohnya dalam ayat ini, fa'tu bi suratin min mithlih. Maka datangkanlah surah yang seumpama dengan Al-Quran. Allah Ta'ala suruh kita bawakan Al-Quran, surah yang satu surah itu macam dengan Al-Quran. Sudah tentu kita tak boleh. Tapi itu kita katakan suruhan Allah, bukan nak suruh kata kita kena buat, tetapi nak melemahkan kita. Antaranya lagi al-ihanah, untuk menghina. Suruhan Allah, ayat Allah Ta'ala untuk menghina kita. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu beruk-beruk yang hina. Itu hina, satu penghinaan daripada Allah Ta'ala. Itu nak katakan, dalam suruhan-suruhan Allah Ta'ala, dalam sirah, perkataan amar daripada Allah Ta'ala ni, dia ada pelbagai kategori. Di sini, kategori yang kita kata ihdina ini, maksudnya kategori iaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita katakan, kita mengharap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala mungkin beri, Allah Ta'ala mungkin tak bagi. Itu di dalam kata doa. Ihdina, tunjukkanlah kami. Dullana ala siratil mustaqim. Tunjukkan kami ke atas jalan yang lurus. Tunjukkan. Apa yang katakan jalan yang lurus? Hidayah. Kita perlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidayah, dia ada banyak jenis. Hidayah ni dia ada banyak jenis. Kalau mengikut Dr. Wahbah Zuhaili, dia ada 5 jenis. Apa yang dikatakan hidayah?
Yang pertama, hidayah yang dikatakan sebagai hidayah ilham, fitrah. Sifat semula jadi yang Allah Ta'ala wujudkan pada diri manusia untuk kebaikan manusia itu sendiri. Macam mana dikatakan itu? Contohnya, hidayah yang pertama ni. Hidayah yang pertama ni, contohnya kanak-kanak kecil, budak-budak, baby. Kalau dia nak perhatian, dia menangis. Kalau dia lapar, dia menangis. Jadi tak ada siapa pun ajak dia. Kalau lapar, kena menangis. Tak. Dia akan sendiri secara automatik. Dia tak kira budak kecil ke, budak Islam ke, tak budak Islam ke. Hidayah ini ada kepada mereka. Yang pertama. Yang kedua, hidayah panca indera. Allah Ta'ala berikan, menyempurnakan. Yang pertama tu hidayah yang pertama, iaitu yang pertama tu hidayah ilham dan fitrah kepada kanak-kanak. Apabila kanak-kanak tu dah besar, Allah Ta'ala berikan yang kedua, hidayah panca indera, iaitu menyempurnakan hidayah yang pertama. Yang ni dia ada pada semua. Haiwan ada, manusia ada, Islam ada, yang bukan Islam pun ada. Panca indera. Yang ketiga, hidayah akal. Dia naik daripada ilham, panca indera, Allah Ta'ala berikan kepada kita akal untuk kita terus berfikir. Iaitu menyempurnakan yang pertama dan yang kedua. Manusia, kita, hidup bermasyarakat, hidup perlukan kemajuan masa depan dan sebagainya. Allah Ta'ala berikan kepada kita akal. Itu merupakan juga satu hidayah. Okey? Iaitu manusia, dia perlukan kepada hidayah yang ketiga, akal. Tak kira siapa, semua dapat. Tapi di dalam Al-Quran ni, dalam surah Al-Fatihah, Allah Ta'ala kata, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu hidayah. Hidayah itu iaitu yang keempat, iaitu hidayah beragama Islam. Kita perlu kepada yang tu. Macam mana hidayah agama ni? Semua manusia secara fitrahnya mengaku dia mestinya dia ada agama. Dia tak boleh kata aku ni memang tak ada agama, tak. Dia tak kata macam tu. Semua manusia dia ada agama. Dia mengakui ada kuasa besar yang menguruskan alam ni. Semua manusia. Cumanya nafsu dia ataupun disebabkan persekitaran dia, disebabkan benda-benda lain menyebabkan dia tak mau terima agama. Dan hidayah yang besar iaitu antaranya hidayah agama Islam, iaitu kita mempunyai sumber yang tak sesat, iaitu sumber daripada Al-Quran, sumber daripada hadis. Okey? Itu hidayah yang keempat, hidayah Islam. Dan yang kelima, hidayah pertolongan dan taufik atas agama. Iaitu yang ni khusus, yang empat pun khusus kepada Islam, yang kelima pun khusus kepada Islam, hidayah pertolongan dan taufik atas agama, iaitu yang kita minta di dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita dah Islam dah. Allah Ta'ala berikan hidayah kita yang keempat dah. Hidayah pertama ada, hidayah kedua ada, ketiga ada, keempat ada, hidayah beragama, dan kita minta yang kelima, iaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa dia? Jalan yang betul, yang mana membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah hidayah yang menentukan hidayah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya orang yang menunjuk kepada jalan yang lurus. Berdasarkan dengan firman Allah SWT, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, hanya memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Okey, kita minta ihdinas siratal mustaqim, iaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan sebagainya. As-sirat. Sirat ni berasal, kalau kita kira ejaan Arab je, alif lam sad ra alif ta. As-sirat. Asal dia as-sirat. Kalau ikut dalam tafsiran mengatakan asalnya huruf sin, tetapi asal perkataan ini, asal huruf perkataan sirat itu berasal daripada perkataan sirat. Jadi maksudnya apa dia? Maksudnya itu iaitu telan. Apa maksud telan? Dia kata kat sini, kalau kita melihat, summiya bizalik li'anna at-tariq ka'annahu yabtali' salik. Dia namakan seperti itu kerana jalan ini seolah-olah menelan orang yang berjalan.
Kalau kita tengok, kalau kita bayangkan dalam satu jalan yang lurus, orang tu berjalan daripada tempat kita ni sampai hujung. Tengok-tengok dia sampai hujung tu kita tak nampak dia. Seolah-olah jalan itu telah menelan orang tu. Orang tu hilang. Jadi itu nama dia sirat. Sirat ini jalan. Dia diambil daripada perkataan sirat ataupun telan. Itu maksud perkataan daripada segi bahasanya. Jadi kenapa dinamakan sirat jalan ini? Bagi orang Arab, perkataan Arab, dia kata setiap perkataan, setiap amalan yang disifatkan betul, yang tidak ada bengkang-bengkok, dimaksudkan di sini adalah agama Islam. Dimaksudkan sebagai Islam, lurus dan selamat. Setiap jalan yang tidak ada bengkang-bengkok, setiap apa semua yang lurus dinamakan sebagai selamat, salam. Lepas tu dia kata kat sini, al-mustaqim, yang lurus, jalan yang lurus. Jalan yang lurus iaitu jalan yang tidak ada bengkang-bengkok, yang tidak ada seleweng padanya. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jalan yang lurus tu apa dia? Jalan yang lurus tu maksudnya Islam. Maksud daripada ayat ni, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu maksud dia apa dia? Tetapkanlah kami ya Allah. Pasal kita dah kata tadi, hidayah yang keempat, kita agama Islam. Hidayah yang kelima kita minta ditetapkan. Tetapkanlah kami ya Allah ke atas iman. Terimalah amalan kami, betulkanlah amalan kami atas jalan-jalan Islam yang menuju kepada syurga. Itu ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Seterusnya kita masuk ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ni dinamakan ayat Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Al-Quran menghuraikan Al-Quran. Mula-mula Allah Ta'ala katakan, tunjuklah kami jalan yang lurus. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu pula, jalan macam mana jalan lurus tu? Jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka, bukanlah jalan kepada golongan-golongan yang dimurkai dan juga bukan jalan kepada orang-orang yang sesat. Maksud daripada ayat yang ke-7 ni, menghuraikan daripada ayat yang ke-6. Okey. Siapa yang dimaksudkan an'amta alaihim? Allah Ta'ala katakan, jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Yang beri nikmat ni apa dia? Yang beri kehidupan yang penuh keseronokan dan kemudahan. Orang dapat nikmat. Dia ada seronok dia ada kemudahan dia tak rasa susah dan sebagainya. Itu jalan orang yang mendapat nikmat. Okey. Jadi di sini kata Ibnu Abbas, nikmat tu di mana? Kalau kita katakan jalan yang orang dapat nikmat tu di mana? Yang penuh dengan kehidupan, kebanggaan, keseronokan apa semua ni? Di kehidupan yang abadi, syurga. Okey, di mana kita di sini? Kata Ibnu Abbas, mereka itu siapa dia? An-nabiyun, as-siddiqun, asy-syuhada, as-salihun. An'amta alaihim tu siapa dia? Nabi-nabi, as-siddiqun, orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Nabi, kita katakan kita jauhlah, memang tak boleh lah. As-siddiqun, siapa yang as-siddiqun ni? Siddiqun ni orang-orang yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq. Pasal apa dia namakan As-Siddiq? Dia membenarkan apa yang Nabi Muhammad sebut. Susah kan benda tu, kita nak jadi benda macam tu? Pada zaman itu, susah. Kalau kita bayangkan, kita berada pada zaman itu, susah. Tak mana susah dia? Kita bayangkan seorang pemuda, seorang yang berusia 40 tahun, yang mengaku menjadi Nabi,
utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebelum ni tak ada siapa pun mengaku, dia bawa mai Islam, dia kata dia dia tak reti membaca, dia tak reti menulis. Lepas tu dia bawa mai Al-Quran, dia cerita tentang Isra' dan Mi'raj, yang mana pada ketika itu Isra' dan Mi'raj itu kita katakan satu benda yang tak logik pada akal pada ketika itu. Pada ketika itu orang tak boleh nak fikir betul ke tak. Orang nampak pada benda yang tak betul. Jangan kata pada ketika tu, pada zaman sekarang ni pun kadang-kadang ada orang yang jenis nak condemn orang ni, benda yang betul terang depan mata pun dia kata tak betul. Kan? Jadi benda tu susah nak diterima pada ketika tu. Jadi orang yang boleh terima ketika tu as-siddiqun. Lepas tu asy-syuhada, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Ini menurut Ibnu Abbas berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu taala, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat Quran kata macam tu, iaitu dan barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama-sama dengan orang yang mendapat nikmat ke atas mereka. An-Nabi, Nabi, As-Siddiq, Asy-Syuhada, As-Salihin. Kita minta kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus kita apa dia? Kita nak duduk bersama-sama dengan Nabi-Nabi, As-Siddiq, Asy-Syuhada, As-Salihun. Okay. Seterusnya, Allah Ta'ala kata, ghairi, bukan al-maghdubi alaihim, bukan golongan-golongan al-maghdub, yang dimurkai, yang kena marah. Iaitu, kalau kita melihat tafsiran biasa, golongan-golongan yang kena marah, iaitu golongan Yahudi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, waba'u bighadabim minallah, dan ayat Quran yang lain mengatakan, man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazil. Dan sepatutnya golongan yang dimurkai daripada mereka itu golongan yang dimurkai oleh Allah. Itu nak katakan golongan Yahudi. Apa yang Yahudi ni? Golongan maghdub ni apa dia? Kejahatan dia apa yang dianggap sebagai maghdub ni? Yang kita tahu Yahudi dengan Nasrani. Agama Islam ni yang pertama Allah Taala kata Yahudi. Dan mereka ni golongan yang dimurkai. Sebab jahat. Kalau kita kata pasal apa depa ni dimurkai, jahat. Apa kejahatan depa? Bunuh Nabi antaranya. Nak kata apa lagi? Orang yang baik Allah Taala utuskan nabi-nabi, rasul, depa bunuh. Tak jahat lagi. Kalau bunuh orang biasa pun jahat, tambah kita katakan bunuh Nabi. Tu yang pertama. Yang kedua, ad-dallin. Iaitu golongan dallin, golongan sesat. Iaitu daripada apa? Daripada sesat ni apa maksud dia? Sesat ini adalah orang yang tersimpang daripada garis tujuan, landasan yang sebenarnya, jalan yang lurus. Itu maksud sesat. Ataupun maksud dia sesat juga dimaksudkan sebagai hilang. Sebagai hilang pun juga dimaksudkan sebagai sesat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sajdah, wa qalu idza dhalalna fil ard. Mereka berkata, jika hilangnya kami di dalam tanah, hilang di dalam tanah, lenyap dalam tanah. Dhalal, maksud dia dhalal tu lenyap, hilang. Sesat boleh katakan dia keluar daripada garis tujuan dan juga dia boleh dianggap sebagai hilang. Okey. Jadi, yang dimaksudkan dengan sesat dalam ayat ni, kalau kita katakan maghdub tadi golongan Yahudi, sesat ini dimaksudkan dengan golongan Nasrani. Yang tu daripada maksud yang kita katakan dihuraikan maksud biasa. Sebab tu dalam hari itu yang pertama, saya dah bagi tahu kata tentang maqasid
tujuan ataupun kita katakan apa yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Antaranya cerita umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu Yahudi, Nasrani. Dan di sini juga mengatakan sebahagian ulama-ulama tafsir mereka mengatakan bahawa al-maghdub ini setiap orang yang silap dalam amalan-amalan zahir. Yang melakukan amalan-amalan zahir ni silap, sesat. Yang itu dimaksudkan sebagai al-maghdub. Dan juga ada yang maksud ad-dhallun ataupun dhallin, orang yang sesat ini adalah orang yang silap daripada segi amalan-amalan i'tiqad. Kalau i'tiqad dia dinamakan sesat. Kalau amalan-amalan yang zahir yang luar dia dianggap sebagai maghdub. Ini sebahagian ulama-ulama tafsir kata macam tu. Tetap lepas itu dia katakan oleh Imam Al-Alusi dalam kitab Nab tafsirnya, dia mengatakan macam tadi, al-maghdub itu adalah golongan Yahudi, ad-dhallin adalah golongan Nasrani. Berdasarkan dengan hadis-hadis yang lain. Begitu juga kata Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, jumhur mufassirin, kebanyakan ulama-ulama tafsir, mereka menghuraikan tafsir bahawa al-maghdub itu Yahudi, ad-dhallin itu Nasrani. Okey. Kata Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi dia mengatakan yahmilu an yuqal maghdub, yang dianggapkan dianggapkan orang yang mengatakan maghdub ini adalah golongan kafir. Ad-dhallin adalah orang munafik. Berdasarkan dia melihat daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang awal-awal. 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah dia ceritakan tentang orang Islam. Lepas tu dia diikuti dengan orang kafir. Kemudian diikuti oleh orang munafik. Jadi penafsiran ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini dia ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang kita katakan yang kebanyakan ulama tafsir mengatakan yang pertama, al-maghdub itu Yahudi, ad-dhallin itu Nasrani. Penafsiran yang kedua mengatakan, al-maghdub ini adalah orang yang melakukan kesilapan, amalan-amalan zahir, yang melakukan amalan-amalan zahir yang cara yang tak betul. Ad-dhallin adalah orang yang melakukan amalan-amalan i'tiqad secara tak betul. Itu yang kedua. Penafsiran yang ketiga, al-maghdub itu adalah golongan kafir, ad-dhallin adalah golongan munafik. Ada 3 penafsiran. Seterusnya, kenapa di dalam Al-Quran, dalam surah Fatihah, Allah Ta'ala katakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang al-maghdub dengan ad-dallin. Dan ulama-ulama tafsir dia menghuraikan 2, Yahudi, Nasrani. Sedangkan dalam dunia ada banyak agama. Ada agama Buddha, ada agama Hindu, agama Baha'i, agama sembah matahari, macam-macam agama ada. Tapi dalam Al-Fatihah ni Allah Ta'ala kata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang kau beri nikmat, dan bukan jalan orang Yahudi dan cara orang sesat ataupun Nasrani. Kita kena ingat balik. Agama ni dia ada 2. Agama samawi dengan agama yang Allah Ta'ala turunkan dengan agama ciptaan manusia. Agama yang Allah Ta'ala turunkan dia ada kitab. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada Zabur. Allah Ta'ala turunkan agama tu ada kitab dia. Ada satu lagi agama yang Allah Ta'ala tak turunkan kitab. Yang dicipta oleh manusia jadi agama. Hindu, dia bukannya mai daripada Allah Ta'ala. Buddha, dia bukan mai daripada Allah Ta'ala. Kan? Tapi Yahudi dan Nasrani, ada kitab dia, ada Nabi dia.
Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, janganlah kita bukanlah jalan orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan Allah Ta'ala tak sebut agama-agama lain. Okey. Sebab kalaulah dua agama ni agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pun Allah Ta'ala tidak mengiktiraf mereka. Orang yang mengikut cara Yahudi pun Allah Ta'ala tak iktiraf. Orang yang buat cara Nasrani pun Allah Ta'ala tak iktiraf. Yang ni pun, yang Allah Ta'ala turunkan kitab pun Allah Ta'ala tak iktiraf. Tambah-tambahlah yang tak ada kitab daripada Allah Ta'ala. Tak payah duk sebut lah. Kan? Tak payah duk sebut lah pasal memang dah tak ada dah. Allah Ta'ala memang tak iktiraf. Bukan tak ada kitab langsung. Nak sebut buat apa? Yang ada kitab pun Allah Ta'ala tak bagi kita ikut. Tambah-tambah yang tak ada kitab. Jadi itulah katakan, Allah Ta'ala kita katakan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa didahulukan didahulukan murka daripada sesat? Sebab apa dikatakan ghairil maghdubi alaihim, al-maghdub dulu, dia tak katakan ad-dallin dulu. Ghairil dallin, tak sebut dallin dulu baru maghdub. Sebab kalau kita nak sebut jahat, nak sebut benda yang tak betul, kita sebut yang lebih teruk, lepas tu yang kurang teruk. Kalau kita nak senaraikan satu-satu benda yang orang katakan, senaraikan perkara-perkara yang kamu tak suka. Mula-mula kita mesti pick up benda yang paling utama kita tak suka, lepas tu yang kedua, ketiga, sampailah yang last kali tak berapa sangat. Kan kalau kita kena senaraikan sampai 10, yang tak berapa sangat tu duduk tang last. Yang kita memang tak suka betul-betul, kita duduk dalam akal kita akan tuliskan yang pertama. Begitu juga di sini. Antara al-maghdub dengan ad-dallin. Al-maghdub tu teruk, sebab tu disebutkan di sini. Ghairil maghdubi alaihim. Yang kedua baru ad-dallin. Itu antara kita katakan huraian kita tentang surah Al-Fatihah daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Seterusnya. Amin. Perkataan amin. Kalimah doa, perkataan doa. Yang ni bukanlah di dalam Al-Quran. Bukanlah daripada Al-Quran. Secara ijma' dia bukan Al-Quran. Hujah dia tak tertulis dalam mushaf. Dia bukanlah katakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin tu ayat Quran ke tak? Tak. Ayat amin tu bukan ayat Quran. Maksud amin tu istajib du'aana ya Rabb. Ya Allah, kau terimalah doa kami. Terimalah doa kami. Itu maksud amin. Erti kata lain, surah Fatihah ini dia mengandungi doa. Kan? Ihdinas siratal mustaqim, seperti kita katakan tadi, ihdinas siratal mustaqim dia merupakan doa. Doa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kita jalan yang lurus. Dan kata Imam Al-Alusi, dia kata wa yusannu ba'dal khitam, disunatkan selepas kita membaca, dengan kita baca Fatihah ni, kita katakan amin berdasarkan hadis Abi Maisarah, iaitu anna Jibril qara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam Fatihatul kitab falamma qala waladdallin qala lahu qul amin faqala amin, iaitu Jibril, sesungguhnya Jibril dia telah baca pada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah Al-Fatihah. Apabila dia baca waladdallin, dikatakan kepada Nabi SAW, dia kata kepada Nabi, Jibril kata kepada Nabi, katakanlah amin. Nabi pun berkata amin. Okey. Itu daripada sedikit kita katakan huraian berserta surah Al-Fatihah. Kita lihat balik beberapa secara terperinci ataupun secara rahsia-rahsia penafsiran yang saya boleh ulangkan beberapa sedikit di sini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita apabila kita nak membaca Al-Quran,
dengan ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قُرِئَتِ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ, apabila kamu membaca Quran, maka minta berlindung daripada syaitan ar-rajim. Dalam banyak-banyak ibadat, kita semayang, kita berzikir, kita buat benda-benda lain, kita buat ibadat. Ibadat ni banyak. Tak pun suruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni Allah Ta'ala khususkan kepada baca Quran. Kan? Pernah kita fikir, pasal apa? Kita nak berzikir, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak pun. Kita nak puasa. Sebelum kita nak puasa ataupun kita nak niat puasa ke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita niat puasa. Ataupun kita berpuasa. Tak ada pun. Tapi dalam kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim hanya kepada untuk ibadat kita baca Quran. Kata Ja'far Sadiq, dia kata sini, dia kata apa? Sebab apa yang disuruhkan, Allah Ta'ala suruh kita baca a'udzubillah ni? Kerana lidah kita telah tercemar. Lidah kita ni telah tercemar dengan adanya mengatakan orang, adanya tipu orang, adanya cakap benda-benda yang pelik. Jadi Allah Ta'ala suruh kita cuci lidah kita dulu pasal kita nak baca ayat-ayat Allah Ta'ala yang suci ni. Dengan kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sedangkan ibadat-ibadat lain, dia tak apa, kita katakan, bukanlah satu ayat suci daripada Allah Ta'ala. Yang ni daripada ayat suci daripada Allah Ta'ala. Jadi kita nak sucikan lidah kita dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kita nak membuka kitab Al-Quran Karim, Allah Ta'ala dia ibadat-ibadat kita selain pada Al-Quran Karim dan ibadat-ibadat kita, Allah Ta'ala suruh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni, ibadat tadi, kalau baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ibadat-ibadat lain, perkara-perkara lain, Allah Ta'ala, Nabi SAW suruh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu, berdasarkan hadis Nabi, kullu mri'in zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap amalan, setiap perkara, setiap urusan yang tidak dimulakan padanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, perkara itu adalah naqis, perkara itu adalah kurang. Perkataan Bismillah, perkataan Allah dengan nama Allah. Allah nama khusus, hanya untuk Allah. Tak boleh kita nak namakan benda-benda lain dengan perkataan Allah. Khusus kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan perkataan Ar-Rahman. Saja nak bubuh nama anak Ar-Rahman, boleh ke tak? Tak boleh. Dia, kalau apa ni, pasal berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala, Qul id'ullah awid'ur Rahman. Nama dua ni, Allah dan Ar-Rahman, hanya khusus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh nak melamakan makhluk-makhluk lain dengan perkataan Allah dan Ar-Rahman. Seterusnya, perkataan Allah, perbezaan antara perkataan Allah dan ilah. Apa bezanya Allah dan Tuhan? Allah satu nama, Allah nama zat, ilah merupakan Tuhan. Tuhan yang sebenar-benarnya itu Allah.
Jadi bila kita kata yang sebenarnya, ada yang tak benar. Adalah yang tak benar. Iaitu kaum-kaum musyrikin, dia menyembah Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Jadi yang tu menggunakan perkataan ilah. Ilah Allah. Jadi Allah tu hanya untuk Allah, nama zat. Ilah hanya sebagai nama, sebagai satu hanya Tuhan. Dan daripada ilah itu adalah kita katakan kalau yang benarnya Allah, dan yang lainnya itu sembahan-sembahan yang selain daripada Allah Ta'ala. Sebab tu yang itu saya dah ceritakan tentang tauhid, al-uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Al-uluhiyah, tauhid, kita mempercayai, kita mengakui perkataan ilah, Allah itu, Tuhan itu hanya yang layak disembah, tidak ada Tuhan lain yang boleh disembah melainkan Allah. Rububiyah, itu tauhid, kita mempercayai bahawa Allah itu adalah pencipta, pentadbir, pengurus, penguasa alam ni. Asma' wa sifat, kita mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna, mustahil bagi Allah mempunyai sifat-sifat kekurangan dan yang tak layak baginya. Itu apa kita katakan daripada segi tauhidnya. Okey. Seterusnya, bila seseorang itu menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dia mempunyai banyak faedah. Tadi kita katakan hadis Nabi SAW, siapa yang memulakan setiap perkara, setiap urusan yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, perkara itu adalah kurang, naqis. Kita antara menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dia ada banyak faedah. Yang pertama, tabarruk. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Yang kedua, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab bila kita nak buat satu-satu benda, kita baca nama bismillah, kita baca bismillah, kita mengingati Allah atas amalan urusan yang kita nak buat. Kedua. Yang ketiga, dengan baca bismillah itu, kita menjauhkan daripada syaitan. Sebab syaitan, dia akan lari dengan disebutkan nama Allah SWT. Tiga. Yang keempat, menzahirkan kita beza daripada kalangan musyrikin. Orang kafir, dia tak baca bismillah untuk buat amalan. Jadi, kalau tahu kata orang dia itu Islam, baca bismillah. Kita katakan kita pergi satu negara yang bukan orang Islam, bukan negara Islam. Dan orang yang duduk di tempat tu pun dia tak pakai kepiah, dia tak pakai apa semua. Mungkin dia pakai rantai dan apa. Tiba-tiba dia buat satu perkara, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu kata dia Islam. Satu syiar, satu pembuktian bahawa penzahiran bahawa dia itu Islam. Seterusnya, kalau kita katakan, kalau orang kafir mungkin dia akan sebut nama berhala dia, nama Tuhan-Tuhan dia yang lain. Seterusnya, orang yang baca bismillah ni, dia akan aman daripada ketakutan. Kita katakan dalam budak-budak ke apa ke nak tidur, takut hantu ke, takut orang usik ke, kita baca bismillah. Aman daripada segi takut, benda yang takut. Itu antara faedah. Faedah baca bismillah ni. Seterusnya, antara faedah bismillah, kita mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak mengaku, pasal apa kita baca bismillah? Kita mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengakui nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Kita memohon pertolongan daripada Allah. Ini antara faedah kita membaca basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, antara lagi seperti mana saya katakan dulu, perkataan Alhamdulillah, perkataan alif lam, huruf alhamdu, alif lam di hadapan, alhamdu, bukan hamdun, alhamdu. Alhamdu tu alif lam di hadapan itu maksudnya alif lam al-istighraqiyah yang mengandungi keseluruhannya, segalanya. Bila orang terjemah pun, orang kata segala puji bagi Allah. Jadi,
pujian yang paling layak, segala puji bagi yang sepatutnya hanya dikembalikan kepada Allah, bukan kepada kita. Seterusnya, Ar-Rahman Ar-Rahim yang disebut selepas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab apa Allah Ta'ala ulangkan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim? Sebab sebelum itu Allah Ta'ala mengatakan Rabbil Alamin, Tuhan sekian alam. Bila dikatakan Tuhan, secara automatik, Tuan, ketua, secara automatik orang akan menganggap yang tu adalah ketua. Bila ketua ni kadang-kadang dia bersifat garang. Kadang-kadang bila ada ketua ni, orang rasa takut, orang rasa cemas, orang rasa macam putus asa. Jadi Allah Ta'ala letakkan Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat yang ketiga untuk orang tu menghilangkan perasaan-perasaan tu, kerana Allah Ta'ala itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Seterusnya, Allah Ta'ala letakkan di sini perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu Ar-Rahman, kalau mengikut di sini mengatakan Ar-Rahman ini lebih kepada seolah-olah dia macam sifat. Ar-Rahim itu seolah-olah dia seperti perbuatan. Allah Ta'ala itu bersifat dengan penyayang, pengasih, lagi penyayang. Dia tak akan ada sayang kalau tidak ada kasih. Jadi dia bila ada kasih, baru ada sayang. Jadi perkataan yang Ar-Rahim itu, dia lebih menguatkan yang pertama, Ar-Rahman. Seterusnya, antara kita boleh ambil pengajaran di sini. Allah Ta'ala mengatakan, na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iaitu hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Sedangkan kalau kita baca seorang, kita katakan iyyaka na'budu, dan kalau kita baca ramai pun na'budu. Sebab kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita dengan kelemahan kita sendiri, kita seorang, mungkin kita tak berupaya nak berhadapan dengan Allah Ta'ala. Kita perlukan kekuatan. Bila kita perlukan kekuatan, kita perlukan ramai. Kita perlukan seolah kita besar ramai. Kita letakkan perkataan na'budu. Kan kalau kita katakan kita jumpa, kita raja nak jumpa. Kita nak pergi seorang pun kadang-kadang kita rasa takut. Jadi kita nak minta teman. Ni Allah, kita berjumpa dengan Allah SWT dalam solat. Jadi kita nak rasa kita tu, nak pohon kepada Allah Ta'ala tu, kita tak kata, saya memohon. Kita kata, kami menyembah, kami memohon. Nak menunjukkan kepada adanya sokongan daripada yang lain. Seterusnya, kenapa disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Pasal apa mula perkataan iyyaka? Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami mohon pertolongan. Awak tak kata kami menyembah kamu dan kami memohon pertolonganmu. Sebab apa letakkan hanya di hadapan? Ini nak menunjukkan bahawa pertolongan, sembahan kita kepada Allah dan pertolongan kita kepada Allah bersungguh-sungguh. Contoh kita katakan, kami sembah hanya engkau, dengan hanya engkau kami sembah. Kami sembah hanya engkau. Kalau kita buat guna ayat bahasa Melayu, kami sembah hanya engkau, ataupun hanya engkau kami sembah. Hanya engkau kami sembah tu, perkataan itu lebih kuat daripada kita katakan kami sembah hanya engkau. Contoh yang lain lah, kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Awak kita tak katakan Allah tu Tuhan. Allah tu Tuhan yang disembah. Kenapa kita nak katakan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Sebab dia itulah. Bila kita katakan hanya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, nak menunjukkan kita menafikan keseluruhannya, hanya Allah sahaja yang layak disembah. Di sini kita menafikan
benda lain yang boleh disembah, benda lain yang boleh minta pertolongan, hanya Allah lah kita mohon kita sembah, hanya Allah lah kita mohon pertolongan. Dan last sekali, iaitu Allah Subhanahu wa taala, kita katakan di sini dalam ayat Quran, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka, bukan jalan golongan yang dimurkai dan sesat. Kalau diberi nikmat, jalan yang engkau beri nikmat. Tapi golongan yang sesat, golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat, kita tak kata bahawa jalan itu Allah Ta'ala yang menyesat. Mereka itu yang Allah Ta'ala murka, mereka itu yang Allah Ta'ala sesatkan. Kita tak kata macam tu. Itu nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mendidik kita ataupun mengajar kita bahawa daripada segi adabnya, kita tidak menyalahkan satu-satu benda yang sesat, satu-satu benda yang jahat itu kepada Allah. Sesat dan jahat, sesat dan dimurkai itu adalah datang daripada diri sendiri. Bukannya daripada Allah Ta'ala. Bukanlah Allah Ta'ala yang menyesatkan mereka, bukanlah Allah Ta'ala yang menyebabkan mereka ni dimurkai. Yang menyebabkan mereka ini dimurkai, yang menyebabkan mereka ini sesat adalah diri mereka sendiri. Tapi yang menyebabkan mereka mendapat nikmat adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya cukup dulu untuk kali ini untuk kita dalam tafsir surah Fatihah, dan insya-Allah pada 11 hari bulan insya-Allah pada kuliah Zuhur kita akan menceritakan sedikit sebanyak tentang beberapa hukum berkenaan dengan surah Fatihah. Sekian dulu. Kita tamatkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.